Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Syukur kata ilahi kerana sebenarnya kita dapat bersama-sama berkumpul dalam satu meja ini bersama Al-Fatih Ustaz Syamil untuk kita membahas satu topik yang agak menarik, iaitu bagi saya tajuknya pembedahan kosmetik. Bersama saya empat panel, iaitu sahabat saya Farid Iskandar, Fakrul Hakimi, Muhammad Salihin, Amirul dan Fakrul. Jadi dapat kita lihat era modernisasi ini, kemajuan teknologi yang terjangkau dalam segala sektor pertanian maupun teknologi dari segi industri dan juga perubatan. Jadi dapat kita lihat sekarang tidak ketinggalan juga sektor kesihatan. Kita lihat sekarang perubahan pembedahan dari segi wajah muka juga mempunyai teknologi sendiri. Jadi saya ajukan soalan kepada Amirul dahulu, apa sebenarnya maksud ataupun definisi pembedahan plastik sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang bahagia Ustaz Syamil, tuan moderator dan ahli-ahli panel yang kacak lagi bijaksana. Okey, secara dasarnya pembedahan kosmetik ni terbagi kepada dua, iaitu rekonstruksi dan kosmetik. Pembedahan rekonstruksi iaitu membentuk semula. Dia mempunyai dua tujuan. Tujuan pertama untuk membaik pulih anggota badan yang tidak normal dan tidak dapat berfungsi akibat daripada kecacatan sejak lahir, penyakit ataupun kemalangan teruk yang menyebabkan kerosakan pada anggota badan. Dengan melakukan pembedahan rekonstruksi, seseorang ini berpeluang menjalani kehidupan normal dan tidak dipandang rendah oleh masyarakat. Contohnya, dia mempunyai masalah sumbing atau rekahan langit, bibir dan pembedahan tengkorak muka merupakan pembedahan rekonstruktif yang paling banyak dijalankan di Malaysia. Pembedahan plastik bukan sahaja popular di kalangan wanita tetapi juga lelaki. Manakala pembedahan kosmetik pula bertujuan bagi mengubah bentuk anggota mengikut keinginan dan kepuasan seseorang. Prosedur ini pula tidak lain hanyalah bagi kecantikan semata-mata. Prosedur ini dilakukan kepada anggota badan yang normal dan berfungsi dengan baik bagi mempercantik dan menegangkan kulit, memancungkan hidung dan sebagainya. Dalam surah Nisa ada menyatakan tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala udillannahum wal umanniyannahum wala amarannahum falyubattikunna adanal an'am wala amarannahum falyukhayyirunna khalqallah. Wa man yattaqish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Yang maksud, dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran, dan demi sesungguhnya aku akan berberdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak, lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah, siapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain daripada Allah, maka sungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang lagi nyata. Dalam ayat ini, syaitan telah menyatakan mengenai agenda kerjanya untuk menyesatkan anak Adam. Di antara tugas yang akan dilakukan oleh syaitan ialah iaitu menyuruh manusia supaya mengubah ciptaan Allah Subhanahu Taala. Dari ayat ini dapat difahami bahawa orang yang mengubah ciptaan Allah merupakan orang yang telah terpengaruh dengan bisikan syaitan, dan orang ini telah melakukan perbuatan yang haram. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, la'anallahu al-washimati wal mustawshimati wan namisati wal mutanammisati wal mutafallijati bil husnil mukhayyirati khalqillah. Maksudnya Allah melaknat orang-orang yang buat tatu, yang minta dibuat tatu untuknya, yang cabut mulu di muka, yang minta dicabutkan bulu di mukanya,
dan orang yang menjarangkan gigi untuk kecantikan yang mana mereka semua telah menukarkan ciptaan Allah. Okey. Teruskan. Itulah fenomena pembedahan kosmetik. Kadang-kadang pembedahan tersebut menjadi bertambah bodoh dan menggerunkan. Dikatakan ada setengah pihak yang beranggapan bahawa dengan mengubah bentuk anggota badan yang diingini dapat meningkatkan tahap keyakinan dan imej diri seorang dalam berhadapan dengan khalayak ramai. Itu saja daripada saya. Okey. Terima kasih daripada panel 1. Tapi saya nak tanya kepada panel 1. Apa alasan seseorang itu untuk melakukan pembedahan plastik? Pembedahan kosmetik, maafkan saya. Dia alasannya untuk mempercantikkan muka. Dia ada dua sebab. Satu sebab dia sama dia sakit, tu dia ubah bentuk muka dia kepada bentuk yang normal. Yang kedua sebab dia dah elok dah, tapi dia nak ubah lagi jadi cantik. Yang itu sebab lah. Okey, terima kasih kepada panel 1 atas pencerahan beliau tentang fenomena yang berlaku dalam sektor perubatan berkaitan dengan pembedahan kosmetik dan juga dia memberikan dalil-dalil dan hujah berkaitan dengan pembedahan kosmetik. Okey, panel kedua. Kita lihat sekarang dalam konteks ilmu perubatan ni, apa pandangan ataupun hukum-hukum dalam Islam dari segi ulama kontemporari dan hukum ulama silam? Apa hukum-hukum yang ada berkaitan dengan pembedahan kosmetik yang mengubah wajah seseorang, mengubah wajah kita Allah? Silakan. Okey, buat julung kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Syamil kerana telah mengadakan forum pada hari ini dan diikuti dengan soalan yang telah dianjurkan oleh moderator tadi. Saya Fadil Iskandar akan menjawab soalan tersebut. Okey, bercakap berkaitan konteks hukum ni dalam kehidupan Islam ni kita ada 5 hukum, iaitu harus, wajib, sunat, makruh dengan haram. So, pembedahan kosmetik ni dia kecenderung ke arah harus dan juga haram. Harus dan hukum harus dan haram ni bergantung kepada tujuan asal dia dah. Sama ada kalau untuk harus ni contohnya saya bagi analogi apa tu perumpamaan apabila contoh kita bawa motor kan mesti dia lepas tu calak ambil muka rosak kan. Lepas tu dengan hidung kemek apa kan, lepas tu kita pergi hospital, lepas tu doktor tak boleh buat apa ni. Kalau hang nak elok juga, hang boleh buat pembedahan kosmetik lah, hang tambah bagi elok macam normal balik lah. Tu kita nak bagi dia macam kejadian asal lah. Yang tu hukum dia harus. Tapi dia jadi haram bila contohnya macam perempuan ni kan, muka dia, pipi dia gemuk sikit lah. Lepas tu dia tak cantik lah, nak macam kau dia nak cengkung sikit kan. Lepas tu dia kata, dia pergi hospital dia nak buat situ. So yang tu haram lah. Contoh macam dia kata, I depressed lah, muka I tak cantik macam orang lain. Tak boleh lah yang tu kan. Yang tu tak boleh, yang tu hukum dia haram. Okay, dah saya dah menjawab soalan daripada moderator tadi. Okey, terima kasih kepada panel kedua kita, Fadil Iskandar atas pencerahan beliau. Okey, kepada Solihin, panel ketiga kita. Ya. Pembedahan kosmetik ni asalnya berada di hospital. Dia ada SOP dan prosedur yang ketat. Tetapi kita lihat sekarang banyak kes-kes negatif berkaitan dengan pembedahan kosmetik. Hidung, kita ubah hidung tiba-tiba jadi buruk. Kita nak cantik tapi jadi buruk. Apa sebab benda-benda ini berlaku? Okay. Terima kasih kepada panel moderator kita, Debbie. Terima kasih juga pada pesyarah kita Ustaz Syamil dan rakan-rakan. Okey, pada pendapat saya, kejadian seperti macam apabila seseorang tu buat pembedahan kosmetik, dia lebih kepada keburukan kan. Salah satu sebab adalah seseorang tu dia sekarang kan seseorang tu pergi ke tempat yang tidak diiktiraf. Selalunya orang yang macam ni dia pergi ke tempat macam tu sebab itu lebih, dia punya kos lebih murah. Lepas tu dia punya kos lebih murah lah. Jadi apabila kos lebih murah, orang macam nampak murah ni, boleh pergi ni. Lagi pun muka aku dah teruk-teruk ni. Macam tu lah. Okay, lepas tu dia pun pergi lain kali.
Tapi selalunya tempat-tempat yang murah ni dia tak ada apa ni apa, tak ditirah lagi satu. Lepas tu selalunya orang-orang kat situ bukan orang yang pakar. So apabila buka orang yang pakar buat, dia saya nak kata dia akan lebih memudaratkan lah, sebab dia dah tak pakar tu dia nak buat muka orang lah. So dia jadi sama lebih teruk lah. Sebab tu orang sekarang ni apa dia orang yang mengambil secara mudah seperti ni, dia akan lebih kepada memudaratkan muka, memudaratkan daripada memperbaiki lah. Okey, ada soalan saya nak tanya kepada panel ketiga kita. Apa syarat untuk kita buat pembedahan kosmetik? Okey, syarat-syarat untuk membuat pembedahan kosmetik ni adalah dia perlu mengikut syarat. Okey, mengikut syarat tu seperti maaf, dia mengikut syarat. Dia mengikut syarat ni dia adalah pembedahan yang kita buat tu adalah bagi sesuatu keperluan dan untuk menghilangkan kemudaratan. Okey, yang kedua adalah sakit tu memerlukan pembedahan tu. Seperti keperluannya adalah ada dua. Contoh darurat dengan hajat. Okey, darurat tu seperti contoh kalau sakit tu tak buat pembedahan tu, dia boleh mati. Contoh. Okey, boleh mati. Okey, kalau macam hajat tu maksudnya apabila pesakit tu tak buat pembedahan tu, dia akan terseksa, dia akan sakit seumur hidup lah. So dia perlu membuat pembedahan tersebut. Okey. Yang ketiga adalah pembedahan tu perlu terdiri daripada pakar-pakar, doktor yang berkelayakan, supaya dari aspek dia mempunyai ilmu yang mendalam berkaitan dengan pembedahan yang dijalankan, dengan dia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pembedahan dengan cara yang betul. Okey, yang terakhir adalah pembedahan ni ia mendatangkan kebaikan. Pembedahan yang dibenarkan dari sudut kebaikan seperti boleh selamatkan nyawa, maupun daripada sudut hadiah, iaitu untuk mengembalikan keadaan anggota badan tu kembali kepada normal. So jikalau pembedahan itu mendatangkan kemudaratan, seperti apabila kita buat pembedahan tu, pesakit tu akan alami sakit yang lebih teruk. Dia akan perkara itu adalah tidak dibenarkan. Ya, kerana pembedahan itu hanya dibenarkan untuk menghilangkan kemudaratan dan bukan untuk memberi kemudaratan kepada pesakit lain. Okey. Terima kasih kepada panel 1, 2, 3. Panel ketiga kita atas pencerahan beliau. Okey, yang terakhir panel keempat. Sudah? Sudah. Okey. Dalam perubatan pembedahan dia ada dua dalam pembedahan ciptaan Allah ni, iaitu spesial muka. Okey, dia ada dua, pembedahan plastik dengan pembedahan kosmetik. Saya nak tanya kepada tuan, apa beza pembedahan plastik dengan pembedahan kosmetik ni? Adakah sama ataupun tidak? Terima kasih kepada tuan moderator kita dan kepada tuan panel kita. Bagi menjawab soalan tuan moderator, pembedahan plastik dan pembedahan kosmetik ini dua perkara yang berbeza, iaitu pembedahan plastik ialah bertujuan untuk mengubah bentuk anggota badan yang rosak akibat kemalangan, kebakaran atau kecacatan sejak lahir. Pembedahan kosmetik pula dilakukan untuk memperbaiki bentuk struktur badan agar kelihatan anggun dan menarik, seperti memancungkan hidung dan meruncingkan dagu. Okey, kita tanya. Okey. Ada tak contoh-contoh pembedahan kosmetik yang dibenarkan dalam Islam? Contoh-contoh yang dibenarkan dalam Islam ada. Contoh-contoh itu ialah
jika seorang itu cacat seperti mulut sumbing, ia masih dibenarkan dalam Islam untuk melakukan pembedahan plastik. Hal ini kerana sebab asal kita manusia, mulut kita normal biasa ni. Kalau mulut sumbing tu dia macam orang kata cacat lah. Itu apa? Hukum dah harus seperti yang dikatakan oleh Tuan Perdana kita Iskandar. Ya, saya. Betul tu. Hukum dah harus kerana ia boleh memudaratkan ataupun boleh menjadikan satu hinaan kepada orang itu sendiri. Dan yang kedua, contoh kedua ialah jika lubang hidung seseorang itu terlampau sempit, ia hingga menyukarkan ia bernafas, maka dibolehkan untuk individu itu melakukan pembedahan plastik untuk membesarkan lubang hidungnya. Itu je pada panel 4. Okey. Sebenarnya daripada kami, okey. Untuk kesimpulan, ada tak daripada panel 4 panel ni kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan kita punya konteks pembedahan kosmetik ni? Siapa nak ajukan dulu? Pada pandangan saya, pada pendapat saya, kesimpulan pembedahan kosmetik ni seharusnya kita sebenarnya boleh dilakukan atas urusan yang tertentu. Tetapi masyarakat kita zaman sekarang mereka lebih mengutamakan untuk menampak untuk kecantikan semata-mata, dan mereka melanggar hukum Allah dan membuat perkara yang haram. Okey, betul. Saya. Seorang je. Tak boleh. Saya. Seorang tu. Ada kesimpulan ni. Oh, ya, betul. Yang pada pendapat saya, dia bila zaman kita makin lama makin maju ni, semua benda makin maju lah, macam perubatan apa semua kan. Tapi benda ni pembedahan kosmetik ni sebenarnya kalau yang bagus lah kan, dia untuk tutup aib kita sebagai manusia lah. Contoh macam kita ni hidup bermasyarakat, kita pun tak maulah rasa kena hina, kena pula yang orang kata, weh mulut sumbing, tak mau kawan hang. Tak mau lah macam tu kan. So benda ni sangat-sangatlah membantu lah untuk kita mengeratkan silaturahim antara kita dan satu sama lain. Jadi kita sebagai manusia ni jangan salah gunalah benda yang dah ada ni, kita jangan salah guna. Betul tak kawan-kawan? Betul. Okey. Dah. Kesimpulan. Tak ada. Okey. Alhamdulillah selesai kita punya forum pada hari ini. Jadi kesimpulan yang boleh saya buat adalah pembedahan kosmetik harus dalam Islam jikalau terdapat beberapa sebab dan musabab yang diharuskan untuk kita buat pembedahan kosmetik, dan haram untuk kita membuat pembedahan kosmetik hanya kerana semata-mata untuk kecantikan ataupun mengubah struktur wajah yang telah dibuat oleh Allah SWT. Jadi pembedahan kosmetik ini kita mengambil sebagai satu alternatif untuk kita merawat penyakit-penyakit yang ada pada bahagian anggota badan kita. Sekian itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey.